Biasanya barang baru kita reka desainnya agak rumit, dalam 3 hari, 4 hari baru boleh kita siapkan lah. Beg perempuan dia cepat berubah. So kita sebagai pengeluar ataupun pembuat ni kena cepat juga. Waktu awal-awal dulu tu rasa nak give up semua tu. Tapi bila kita dapat semangat daripada pekerja-pekerja mahir, kita jadi semangat lagi, kita jadi nak tahu lagi benda tu, nak belajar lagi. Izzah wakilkan untuk perempuan kat luar sana, buktikan yang perempuan memang boleh buat kerja macam lelaki juga. Sebenarnya desain ni dah wujud ratus tahun dulu. Contoh di sinilah di Malaysia, orang asli. Dia nak pergi masuk hutan, dia dah ada backpack dia. Ambil tanaman dia dah ada satu beg karung dia. Sekarang ni dia ubah-ubah saja bentuk dia. Bagi rekaan yang baru, yang lebih segar dengan material yang berbeza untuk jadikan dia lebih menarik dan diterima di waktu itu. Bagaimanakah masa depan seseorang itu tercipta? Jawapannya barangkali terangkum dalam banyak aspek. Persekitaran dan kehidupan awal serta latar belakang seseorang turut berperanan membentuk pilihan yang dibuatnya sebagai kerjaya sewaktu dewasa. Pengaruh budaya popular terutama pada tahun-tahun kebangkitan muzik genre tertentu tidak sedikit memberi kesan kepada minda generasi. Di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur, menjadi lubuk ledakan pelbagai budaya atau disebut sebagai melting pot. Ada karyawan terus tekun dalam dunia produk artisan, menyambung legasi era kegemilangan jaket kulit. Fenomena muzik rock di era 80 dan 90-an menyaksikan banyak kumpulan ternama menggayakan jaket dan aksesori kulit yang menjadi ikutan generasi muda ketika itu. Lantas ia memberi ilham kepada seorang anak muda kelahiran Sabak Bernam Selangor, Carol Kamal Muhammad Ruby, untuk menghasilkan barangan kulit sendiri pada 30 tahun lalu. Di tahun 80-an, 90-an, trend dia waktu tu di Pertama Komplek. Saya banyak rujukan waktu tu, memang trend dia ada di situ. Barangan kulit di situ memang heaven waktu tu. Memang orang cukup menggilai. So saya salah seorang yang menggilai, dan daripada situ tercetusnya idea untuk membuka ataupun bermula dengan perniagaan barangan kulit ni. Waktu tu satu Malaysia memang rujuk ke situ, cari barang kat situ, beli di situ, tempah di situ, dan mereka ni lebih kepada spesialis. Dekat situ pula saya duduk depan kedai dia orang, cuba berangankan untuk kedai saya. So jadi kat situ bila tahun 2000 tu saya punya niat tu tercapai untuk buka kedai saya yang pertama. Yang kita nampak dekat sana, kraft tangan kulit ni memang waktu tu dia tengah hit lah, tengah trend. Tanpa pendidikan formal dalam industri ini, dia yang lebih mesra disapa Kamal mempelajari kemahiran membuat barangan kulit melalui pemerhatian di butik barangan kulit sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Berkat usaha gigih tanpa mengenal lelah membolehkan dia bertahan sehingga kini. Sebab dekat Malaysia tak ada tempat belajar. 80-an, 90-an tak ada tempat belajar untuk barangan kulit ni. Jadi banyak belajar sendirilah daripada melihat. Lepas tu kita jumpa beg, kita buka beg. Daripada tu kita belajar daripada skill jahitan dan sebagainya. Bermula daripada bawah lah. Bukan ada belajar khusus jahitan ataupun khusus rekaan, tak ada. Kesemua barang kulit yang dihasilkan Kamal dilakukan di studionya yang terletak di Jalan Kebun Shah Alam. Setiap langkah dan proses menghasilkan sesuatu karya dilakukan di sini
bermula daripada melukis reka bentuk sehinggalah menjadi barangan siap yang akan memasuki pasaran. Menurut Kamal lagi, walaupun rekaan beg tangan kini semakin anggun dan moden, namun model asas kegunaannya masih sama sejak zaman berzaman. Sebenarnya desain ni dah wujud ratus tahun dulu. Kita tengok contoh di sinilah di Malaysia yang tamadun yang lalu-lalu ni yang kita tengok orang asli. So orang asli ni kita tengok dia memang dah reka awal dulu dah. Dia nak pergi masuk hutan, dia dah ada backpack dia. Dia nak pergi ambil tanaman dia dah ada satu beg karung dia. So beg-beg tu semua memang dah wujud lama. Sekarang ni dia ubah-ubah saja bentuk dia untuk jadikan dia lebih menarik dan diterima di waktu itu. So, macam jenama-jenama besar ni dia pun sama juga. Dia pun daripada peninggalan native dia, beg tu memang dah ada. Dia cuma ubah dan bagi rekaan yang baru yang lebih segar dengan material yang berbeza. Di peringkat awal perusahaannya, barangan kulit yang dihasilkan Kamal dijual kepada saudara dan rakan terdekat yang berminat. Bermula dari itu, dia mula meluaskan rangkaian pasarannya sehingga berjaya membuka butik barangan kulit pertamanya. Kini rangkaian produk yang dihasilkan Kamal telah mempunyai peminat dan pengikut yang tersendiri. Ramai juga pelanggan yang datang ke studionya sendiri bagi menempah barangan kulit mengikut cita rasa tertentu selain mendapatkan produk tersedia di butik. Okey, dekat Siangkan on the road tu kita pot sini dengan kawan. So macam mana uncang tu? Ustaz nak yang macam mana dia punya dari segi saiz, bentuk ataupun mungkin ada lain-lain yang Ustaz nak masukkan macam mungkin untuk sugi dan sebagainya. Cantik. Jadi kita perlukan saiz sesuai untuk masukkan uncang dan wallet. Kita perlukan uncang yang mana wallet dengan pasport tu muat. Pasport tu boleh tak kita buat dia asing, maksudnya dia di belakang. Untuk ada emergency kita nak pasport tu dia senang kita nak keluar masuk. Betul. Dia akan ada di luar. Boleh. Selepas mendapat segala butiran yang diperlukan, Kamal akan membuat lakaran awal bagi membolehkan pelanggan mendapat gambaran mengenai rupa bentuk tempahannya itu. Ini penting kerana menerusi proses ini, pelanggan boleh mengubah mana-mana bahagian tertentu yang terdapat pada lakaran mengikut keperluan. Setelah pelanggan bersetuju dengan rekaan dan bentuk, Kamal akan mencadangkan jenis serta warna kulit yang sesuai untuk digunakan. Kalau kita nak ikutkan daripada kulit kambing, lembu, kerbau, buaya, rusa, kuda, kualiti kulit tu sama. Ketahanan tu sama. Cuma daripada segi pandangan tu memang kulit ni berbeza-beza. Macam you tengok kulit lembu, yang biasa kita guna ni kulit lembu lah. Yang paling popular pun lembu lah. Dia versatile. Sangat cantik, sangat lembut. Tekstur dia pun tak ada kuat sangat macam kulit buaya. Ada orang suka dia yang berurat-urat ni. Kalau yang suka berurat ni ambil kulit kerbau. Kulit kerbau ni memang urat-urat halus dia memang nampak. Memang jelas. Tapi ada orang tak suka pula. Dia suka yang kosong. Dia suka kelembutan dia je. Ciri-ciri beg perempuan ni biasanya dia ada aksesoris lah. Ada yang kita buat plain, tapi yang kebanyakannya perempuan ni dia suka aksesoris. So ada penambahan dekat situ. So kita kena bersedia dan sediakan beg perempuan yang pelbagai. Khairul Kamal, seorang pengusaha barangan kulit di Shah Alam, Selangor yang telah menghasilkan ratusan rekaan dan variasi produk kulit buatan tangan sejak tahun 1994. Reka bentuk, ciri-ciri dan pemilihan kulit sesebuah barangan tidak hanya terhad kepada idea Kamal sahaja.
pelanggan juga bebas untuk mengolah tempahan mengikut cita rasa tersendiri. Setelah mengambil kira faktor selera pelanggan berdasarkan lakaran yang telah dipersetujui, Kamal akan membuat plate yang menjadi acuan kepada barangan kulit. Kertas keras atau cardboard akan digunakan bagi membuat acuan untuk setiap bahagian barangan yang dikehendaki. Pada proses ini, ketepatan ukuran amatlah penting. Walaupun sedikit kesilapan berlaku, ia berkemungkinan menjejaskan kualiti barangan yang akan dihasilkan. Acuan yang telah siap kemudian akan diletakkan pada kepingan kulit yang dipersetujui pelanggan sebelum ia dipotong mengikut jumlah yang diperlukan. Potongan kulit tersebut kemudian disusun mengikut turutan reka bentuk. Sebelum kesemua bahagian disatukan, Kamal sekali lagi akan memeriksa ukuran potongan kulit berkenaan. Setelah berpuas hati, barulah kesemua potongan kulit dicantum menggunakan gam. Proses ini akan memudahkan kerja-kerja menjahit nanti. Biasanya kalau untuk barang baru kita reka yang desainnya agak rumit, mungkin dalam 3 hari, 4 hari baru boleh kita siapkan lah. Kadang-kadang ada satu-satu part tu yang mesin tak boleh nak masuk. Jadi kita kena ubah cara lain, ambil masa sikit. Tapi bila dah siap tu, dah siap dia punya sampel tu untuk production tu, dia cepat. Kalau takat barang yang simple-simple ni, dalam sehari, 2 hari boleh siap dah. Apabila segalanya siap, Kamal sekali lagi menguji beg berkenaan dengan memasukkan barangan mengikut kehendak yang dinyatakan pelanggan. Setelah 30 tahun membuat pelbagai barangan kulit, Kamal merasakan dia lebih cenderung untuk menghasilkan beg tangan wanita. Beg perempuan dia cepat berubah. So kita sebagai pengeluar ataupun pembuat ni kena cepat juga. So sentiasa berfikir apa yang selepas ni. Dan ciri-ciri beg perempuan ni biasanya dia ada aksesoris lah. Ada yang kita buat plain, tapi yang kebanyakannya perempuan ni dia suka aksesoris. So ada penambahan dekat situ. Macam tassel-tassel ni dia ada lah. Selain daripada kompartmen yang cukup, tengok jenis beg kompartmen yang cukup, yang selesa. Untuk majlis, mungkin beg tu tak perlu nak besar, kecil, untuk dia letak di dia punya bahagian lengan dia kan. So kita kena bersedia dan sediakan beg perempuan yang pelbagai. Bagi Kamal, reka bentuk beg wanita dengan ciri dan saiz yang pelbagai begitu mencabar dirinya sebagai seorang karyawan kraf mahir. Selain menjahit, beg tangan wanita mempunyai pelbagai aksesori dan sulaman demi mewujudkan kelainan pada beg berkenaan. Semua kerja-kerja berkenaan perlu dilakukan secara manual dan memerlukan ketelitian dan kemahiran yang tinggi bagi mengelakkan kulit yang sedang dikerjakan rosak. Cabaran utama untuk beg perempuan berubah dari segi bentuk dia lah. Bila bentuk tu berubah, dia punya cara buat dia pun lebih rumit. Bila dia ada lipatan-lipatan tertentu tu, dia kalau dengan kulit ni dia lebih rumit. Sebab kulit ni dia tak macam PVC. PVC atau PU ni you lipat dia dah jadi dah. Kulit ni you kena nipiskan lagi pula. Ada satu mesin yang dipanggil skiving. So you kena nipiskan untuk you fold. Ada banyak kerja. Jadi macam beg perempuan dia kadang-kadang ada jerut-jerut. Ada yang jenis-jenis yang dia punya angle dia tu memang sukar untuk mesin nak jahit. Tapi macam mana pun tu satu cabaran lah. Setelah beg selesai dibentuk, Kamal perlu memikirkan tentang aksesori yang perlu diletakkan pada rekaan terbaharunya ini. Kehadiran aksesori berkenaan akan menambahkan keanggunan pada beg dan seterusnya menjadi daya penarik kepada wanita untuk mendapatkannya. Biasanya kita ambil masa sedikit lah. Sebab kita kena pilih mana satu aksesori yang paling sesuai, kena dengan sesuai dengan karakter beg ni. Kita akan cuba lah untuk dapatkan yang
paling menarik dan dia nampak anggun, suka di mata perempuan. Sehingga kini Kamal telah berjaya menghasilkan ratusan model beg tangan wanita pelbagai fungsi. Bermula daripada rekaan untuk ke pejabat hingga menghadiri pelbagai majlis santai dan rasmi. Beg perempuan ni dia ada kategori. Dia ada tote bag, dia ada clutch bag, dia ada sling bag, dia ada shoulder bag. Dia punya kategori tu pun dalam satu kategori pun dah ada 10-15 jenis. Tote bag ni dia memang lambak je. Masuk je barang tu semua dalam satu tempat. Tapi ada pula bag-bag yang spesifik yang untuk dia orang asing-asingkan barang ni, dia kena ada kompartmen-kompartmen dia lah. Untuk handphone, untuk barang makeup dia, untuk purse dia, dan ada bahagian yang berzip tu di dalam bahagian kompartmen. Di luar pula ada zip lagi. Kalau lelaki ni dia mudah sikit. Dia 4 segi je. Kompartmen pun dia tak ada cerewet sangat. Dia masuk semua barang dalam satu beg tu pun dia dah happy dah. Yang penting tahan lama lah. Bagi Kamal, walaupun telah wujud pelbagai variasi kulit tiruan dan bahan sintetik lain, dia tetap memilih untuk menghasilkan produk dengan menggunakan kulit asli. Selain nampak lebih eksklusif, barangan kulit juga mempunyai ketahanan yang lebih lama sekiranya ia melalui proses penjagaan yang betul. So kebiasaannya untuk penjagaan yang tips paling ringkas, kita guna pelembap bibir. So kita gosokkan di bahagian kulit ni dalam 6 bulan ataupun 5 bulan sekali dah cukup memadai lah untuk penjagaan, untuk dia lebih tahan lama dan mengelakkan dia daripada mereput. Cara yang betul, kita buat pusingan untuk supaya dia lebih mudah meresap ke dalam kulit. Kita ni orang Malaysia memang kreativiti kita memang tinggi. Cubalah untuk mereka sesuatu baik daripada kulit ke, kayu ke dan sebagainya. Mana tahu kita punya keturunan yang lama-lama ni mungkin ada kreativiti tu pada kita kan. Cuba. InsyaAllah. Baik kita build in memang kreatif orang Malaysia ni. Idea dan kreativiti itu subjektif. Tanpa kesungguhan, segala kerja yang dilakukan pasti sukar membuahkan hasil. Dengan usaha dan kegigihan serta semangat jitu Malaysia boleh, tidak mustahil impian bapa kepada 3 orang anak ini menggapai kejayaan, mencipta nama di peringkat dunia menjadi kenyataan suatu hari nanti. Waktu awal-awal dulu tu, rasa susah tu adalah rasa nak give up semua tu. Tapi bila kita dapat semangat daripada pekerja-pekerja mahir, kita jadi semangat lagi, kita jadi nak tahu lagi benda tu, nak tahu lagi, nak belajar lagi. Wah, benda ni lasak. Benda ni macam mencabar. So bila macam tak ada perempuan, Izzah rasa macam, oh boleh ke perempuan buat benda ni? Izzah wakilkan untuk perempuan kat luar sana, buktikan yang perempuan memang boleh buat kerja macam lelaki juga. Majoriti pekerjaan ni lelaki. Jadi dari situ saya fikir peluang untuk saingan saya untuk mendapat kerja tu mudah sebab bidang ni tak ramai perempuan. Sebab kalau gaji murah tentu orang tak nak kerja kan. So maknanya kerja teruk kau mesti dapat yang bayaran lumayan. Baru kau boleh stay. Kebanyakan ni sekarang dah industri macam tu.
Saban hari mereka berhadapan dengan tugas berisiko tinggi, percikan api, asap dan bahan aluminium selama 8 jam. Tahap fokus yang tinggi, kemahiran jitu menjadi syarat kelangsungan kerjaya dalam bidang yang mereka pilih. Dikategorikan sebagai bidang 3D, dirty, dangerous and difficult atau kotor, berbahaya dan sukar. 4 gadis pengimpal aluminium kapal merintis laluan dalam kerjaya dunia lelaki elit, risiko tinggi, ganjaran lumayan. Terletak 30 km di luar pantai barat Laut Malaysia, Langkawi, pulau bebas cukai dalam gugusan 99 buah gugusan pulau. Bukit Malut, daerah di Permata Kedah yang menjadi antara lokasi limbungan pembaikan kapal. Baru-baru ini tular mengenai kejayaan sebuah syarikat tempatan membina 2 buah kapal peronda bagi tentera laut Nigeria. Berpengalaman selama 15 tahun dalam dunia perkapalan, Tuan Muhammad Hafizul Tuan Sidik merupakan penyelia bagi projek kapal negara Afrika Barat itu. Tugas anak jati Terengganu ini memastikan kapal berjaya disiapkan mengikut tempoh masa yang diberikan dengan mematuhi tata cara pengendalian piawaian yang telah ditetapkan. Kapal yang kita bina sekarang daripada Navy Nigeria. So kapal ini berukuran panjang 40 meter. Kerana ikut keseluruhannya daripada awal kita bina, semuanya menggunakan tenaga tempatan lah. Hangar di limbungan ini menjadi saksi jerih perit jurukimpal dalam menyiapkan 2 buah kapal yang bakal menjadi aset pertahanan negara. Ia membawa peranan meronda, mengiring, kawalan sempadan serta kegunaan operasi mencari dan menyelamat. Kapal 38M Sea Eagle berkelajuan 29 knot itu berjaya disiapkan dalam tempoh 24 bulan dari tarikh tempahan dengan 40 tenaga kerja kesemuanya anak tempatan. Kejayaan membina kedua-dua kapal tersebut adalah kesinambungan kepada penghantaran 4 buah bot peronda The Great Manta kepada Tentera Laut Nigeria yang disiapkan pada Disember 2020. Sebelum ini, 4 buah bot peronda yang telah dihantar kepada Tentera Laut Nigeria mendapat maklum balas baik daripada mereka dari segi kualiti dan hasil kerja. Sewaktu remaja, Nurmira Alia Hamiza bercita-cita menjadi pegawai tentera. Mesra dipanggil Mira mendapat maklumat mengenai kerjaya jurukimpal dari perkongsian di media sosial, seterusnya membuat kajian dengan lebih lanjut kerana tertarik dengan kerjaya berisiko ini. Anak kedua daripada 4 beradik berasal dari Negeri Sembilan ini mendapat sokongan ahli keluarga untuk meneruskan pengajian dalam aliran kimpalan. Apa yang membuatkan saya tertarik dengan jurukimpal ni sebab ia mencabar. Lepas tu majoriti pekerjaan ni lelaki. Jadi dari situ saya fikir peluang untuk saingan saya dalam untuk mendapat kerja tu mudah sebab bidang ni tak ramai perempuan. Pada usia mekar 21 tahun, Mira melakar laluan sebagai wanita terawal yang mencuburi dunia kimpalan aluminium. Dia yang berpengalaman 2 tahun di sini antara tenaga kerja terbabit menyiapkan 2 buah kapal perang tentera Nigeria. Biarpun ketika itu dia masih mentah dalam dunia kimpalan, sokongan dan tunjuk ajar rakan sekerja menguatkan semangatnya. Mira mengenali medium aluminium ketika di awal dunia pekerjaannya. Ini kerana sewaktu pengajian, dia hanya terdedah kepada medium besi. Kimpalan medium aluminium berbeza dan lebih sukar daripada medium besi. Kaedah pengendalian, sifat serta alatan yang digunakan juga berbeza bagi kedua-dua bahan. Waktu awal-awal dulu tu, sebab kita tak tahu apa-apa kan, jadi rasa susah tu adalah rasa nak give up semua tu. Tapi bila kita dapat semangat daripada pekerja-pekerja mahir,
kita jadi semangat lagi, kita jadi nak tahu lagi benda tu, nak tahu lagi, nak belajar lagi. Berbeza pula dengan seorang lagi gadis besi. Dia bercita-cita menjadi seorang juru kimpal sejak kecil lagi kerana ingin menyambung legasi keluarga. Nurul Izzah Ahmad Daud, 23 tahun, dari Batu Kawan, Pulau Pinang, graduan Institut Kemahiran Geomatika Perak, mengambil sijil kemahiran Malaysia tahap 3 selama 2 tahun. Izzah tahu pasal kimpalan ni sejak Izzah kecil lagi. Dari Izzah tadika memang Izzah akan ikut ayah Izzah masuk bengkel lah. Sampai umur Izzah 12 tahun, ayah Izzah meninggal. Sejak tu Izzah memang berazam yang Izzah nak sambung dia punya minat tu lah. Sebab tu Izzah ambil kimpalan. Minat yang mendalam sedari kecil dan mengikut jejak langkah suri teladan hidupnya itu, Izzah menyambung pengajian dalam bidang kimpalan. Arwah ayahnya terbabit dalam dunia otomotif, sebaliknya Izzah dalam dunia perkapalan. Yang buat Izzah rasa tertarik tu sebab dalam welder ni, dalam bidang welding ni, memang majoriti memang semua lelaki. So bila macam tak ada perempuan, Izzah rasa macam, oh boleh ke perempuan buat benda ni? Izzah wakilkan untuk perempuan kat luar sana, buktikan yang perempuan memang boleh buat kerja macam lelaki juga. Anak kelahiran negeri Kedah, Nur Adifa Farain Razali pula, seorang lulusan diploma kejuruteraan mekanikal dari Politeknik di Arau Perlis. Satu daripada jurusan yang dipelajari ketika itu adalah teknik kimpalan. Berasakan ia sesuatu yang menarik, membuatkan gadis berusia 22 tahun ini tekad untuk meneruskan kerjaya dalam bidang kimpalan. Semasa kimpalan tu dia rasa macam membuat saya rasa minat untuk buat benda tu, macam wah benda ni lasak, pasal benda ni macam mencabar. Sebab saya suka kepada cabaran benda tu. Saya punya target saya nak pergi ke offshore. So saya punya yang buat saya nak ni, saya nak belajar daripada bawah lah. Tugas juru kimpal tidak tertumpu hanya mengimpal, tetapi mereka juga perlu membuat tugas lain sebagai helper dan juga fitter. Seorang lagi gadis yang baru beberapa bulan di sini adalah Nur Ikmal Diniah, mesra disapa Dini. Baru berusia 19 tahun, dia kurang berminat terhadap bidang akademik, memilih menyambung pelajarannya di Kiat Mara Seremban dengan mengambil sijil kemahiran Mara tahap 3, kimpalan sama seperti Mira. Masa saya belajar tu, saya lebih cenderung yang saya boleh buat aktiviti lasak dengan rasa lah. Jadi saya minat. Lepas saya belajar, saya boleh buatlah benda-benda ni. Cabaran untuk jadi juru kimpal aluminium ni kena ada kesabaran yang tinggi sebab aluminium ni material dia mudah lebur. Jadi tak mudahlah untuk mengimpalnya. Kalau TIG ni dia pasal cahaya UV, dia boleh efek dekat kita punya dalaman. Negerinya kaya dengan sejarah dan legenda masa silam. Tidak kurang juga sering menjadi destinasi pelancongan pilihan keluarga. 4 gadis muda ini memilih Langkawi dalam menggorak langkah hadapan lebih cemerlang. Mereka menyahut cabaran di dunia yang didominasi kaum lelaki. Biarpun berbeza usia, minat dengan kerja-kerja lasak seperti kimpalan menyatukan mereka. Yang kita buat sekarang ni, dia 18 meter 3 biji bot. Lepas skru bot lah, maknanya lebih kurang dalam setengah tahun
Lebih kurang untuk kita siapkan body dengan staf yang kita ada sekarang lah. Permintaan tinggi dalam kerjaya jurukimpal diperlukan dalam dunia kejuruteraan, pembinaan, minyak dan gas, industri pembuatan serta automotif. Ketangkasan yang tinggi, perhatian yang terperinci ketika melakukan kerja kimpalan dan pengetahuan teknikal perlu dimiliki seorang jurukimpal. Kalau kita nak buat kapal ni, kita mesti ada drawing. Untuk bot-bot yang baru sekarang lah, semua ni melalui drawing. Bila kita dah dapat drawing, kita akan lofting dekat plate kosong. CNC mesin yang digunakan bagi kaedah pembuatan mengautomasikan kawalan, pergerakan dan ketetapan alatan mesin melalui penggunaan presens komputer yang telah diprogramkan. Mesin ini akan memotong plate aluminium mengikut lakaran kapal yang dibuat mereka. Selepas itu, proses penandaan secara manual dilakukan oleh helper. Seterusnya, rangka dipasang oleh fitter sebelum proses kimpalan dilakukan oleh jurukimpal. Makna bahagian fitter, dia ikut drawing apa yang bagi, dia proceed je lah sampai siap. Maknanya sampai finishing boat lah. Lepas tu, welder follow daripada belakang dia. Perbezaan fizikal di antara lelaki dan perempuan tidak mempunyai tempat dalam penguasaan kemahiran dan dalam pembahagian tugas jurukimpal, 4 wanita ini tidak memilih atau menuntut diberikan kelonggaran. Bila dia rasa ada minat, lepas tu nak rajin, confirm lah rajin kan. Jadi dia boleh improve diri dia. Lebih daripada lelaki pun dia boleh mampu buat. Tapi kalau untuk dalam shipbuilding, kita tengok part-part yang mana teruk, yang mana tepat dalam confined space, kita ambil kira sikit lah. Antara kerumitan sering dihadapi oleh jurukimpal adalah mesin yang digunakan untuk mengimpal. Pada peringkat awal semasa latihan sebagai jurukimpal, penyelia akan menilai setiap jurukimpal dari segi minat terhadap kaedah kimpalan dan tugas-tugas lain sebagai jurukimpal seperti helper dan juga fitter. Terdapat 2 kaedah dalam kimpalan, iaitu kimpalan arka tungsten argon dan kimpalan arka terlindung gas elektrod campuran. Okey, Izzah dia lebih cenderung kepada TIG, welding piping. Dia lebih minat. So kita kekalkan posisi yang dia ada. Sama juga dengan Mira, dia lebih kepada MIG. So welding plate, welding body kapal, frame kapal kan. Kita bagi apa yang dia minat ya. Izzah memilih kaedah kimpalan arka tungsten argon kerana tidak ramai jurukimpal mampu membawa teknik ini kerana ia cerewet dan agak sukar untuk dipelajari. Proses TIG ni, dia macam kimpalan manual sebab dia pakai kedua-dua belah tangan. Sebelah tangan untuk kontrol torch dan sebelah tangan untuk masukkan dia punya pengisi, filler. Perbezaan antara kimpalan arka tungsten argon dan kimpalan arka terlindung gas elektrod campuran terletak kepada sumber kuasa, keperluan input voltan dan bahan yang digunakan. Bagi kimpalan arka tungsten argon, sebelah tangan digunakan untuk memegang obor yang menghasilkan arka, manakala sebelah lagi tangan adalah untuk menambah logam pengisi pada sambungan kimpalan. Berbeza dengan kimpalan arka terlindung gas elektrod campuran, dawai elektrod telah berada di dalam obor. Saya tangan sebelah tak hidup. Kalau TIG ni kan dia kena guna dua-dua belah. Jadi tangan sebelah ni dia kena masuk rod tu jadi tak jalan. Sebab tu saya boleh sebab tu saya lebih ke MIG. Kerjaya yang dikatakan antara yang mendapat gaji lumayan ini tidak terkecuali terdedah dengan risiko kesihatan. Izzah pernah mendapat tonsil berpunca daripada asap welding. Dia dinasihatkan untuk menggunakan pelindungan tambahan. Kalau TIG ni dia pasal cahaya UV, dia boleh efek dekat kita punya dalaman. Satu lagi efek dekat mata kita. Jurukimpal kapal juga terdedah kepada habuk besi, pancaran sinaran optik dari arka kimpalan, percikan api dan bahan cair serta bunyi bising dari proses pemotongan dan pengisaran. Justru langkah kawalan dan keperluan peralatan pelindung pernafasan RPE
perlu diikuti dengan mematuhi tata cara pengendalian piawaian yang telah ditetapkan. Bagi masa ini, Mira ingin mencukupkan pengalamannya di sini. Ini bagi memenuhi kriteria kemasukan kursus jangka pendek untuk menjadi pemeriksa kawalan kualiti QC. Ketika ini Mira sedang menanti jawapan, melebarkan sayap dan menimba pengalaman ke syarikat yang berpangkalan di Norway. Dia kalau welder ni, dia lepas welding akan ada helper untuk bantu kita untuk finishing. Jadi kita kerja berdua. Hari ini, Dini menjadi helper kepada Mira selepas kerja kimpalan dilakukan. Usai tugas, pemeriksa kawalan kualiti memeriksa kualiti dan hasil kerja juru kimpal. Pemeriksa kimpalan bertanggungjawab membantu aktiviti kawalan kualiti untuk memastikan bahan logam dikimpal memenuhi kehendak spesifikasi yang ditetapkan. Cabaran untuk jadi juru kimpal aluminium ni kena ada kesabaran yang tinggi sebab aluminium ni material dia mudah lebur. Jadi tak mudahlah untuk mengimpalnya. Kimpalan perlu dilakukan dengan teliti mengikut penandaan. Jika hasil yang diberikan tidak memuaskan, juru kimpal perlu mengulangi kerja kimpalan dari awal. Selepas saya welding, QC datang cek. Lepas tu ada porosity. Jadi saya kena repair. Porosity ni disebabkan angin, klik kotor, kadang gas tak cukup. Jadi lepas tu saya kena grind balik, saya repair balik, buat semula. Saya yang main proses TIG ni, dia kena jaga kebersihan barang yang kita buat tu. Sebab kalau kotor memang hasil kimpal pun memang takkan cantik yang macam kita nak tu. Lagi satu, kalau welding tempat sempit tu memang perlukan masa untuk berfikir untuk siapkan saya punya kerja tu. Nak weld tempat yang sempit. So bila tos tak muat masuk, kami akan ambil masa sikit untuk fikir nak masukkan tos tu. Buat dekat part yang sempit lah. Kalau dah buntu, kami akan minta tolong foreman untuk tolong kami. Izzah bercita-cita menjadi tenaga pengajar dalam bidang kimpalan. Secara peribadi, dia berpendapat bidang ini hanya sesuai untuk jangka pendek. Tugasnya selama 8 jam sehari di dalam hangar di limbungan ini tidak terasa kerana minat yang mendalam. Dia ingin menjadi perintis kepada wanita lain yang ingin mencuburi bidang kimpalan. Kehadiran 4 gadis ini bukan sekadar menjadi penyeri dalam dunia pembinaan kapal. Ia satu bukti kehadiran ruang dan peluang untuk semua golongan yang mempunyai minat, kemahuan dan kemahiran dalam apa jua bidang yang diminati.